Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa masyraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa biyasir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durrus Samin, sehinggalah perkataan beliau kat mana muka suratnya, muka surat 19 baik ke 9 maka dibilangkan pula wujud itu ghaira mawujud. Situ. Dah. Lalu ni kita dok kecek mengenai sifat yang wajib dipelajari, iaitu 20 sifat secara tafsir. Manakala secara umumnya wajib orang Islam beriktikad yang mana Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Dia kata, maka dibilangkan pula wujud ghaira mawujud seperti yang gapo dia tu? Muktamak tu dia. Seperti yang dimuktamakkan oleh Imam Razi, demikian lagi dibilangkan sifat ma'ani itu lain daripada sifat maknawiyah. Maka wajib kita pelajari 20 sifat. Dalam 20 sifat itu khilaflah ulama. Ada kata sifat wujud tidak masuk dalam kategori sifat kerana wujud itu adalah ainuz zat tu sendiri. Maka tidak perlu dikira dia sebagai sifat kerana wujud tu sendiri zat dah. Tidak ada lebih daripada zat. Maka kurang dah so jadi 19. Dan ada pendapat kata sifat maknawiyah ni tak payah belajar. Cukup dengan belajar dah sifat ma'ani, maka tak perlu dah belajar sifat maknawiyah. Kerana maknawiyah ini hanya kesan sifat ma'ani berada di zat Tuhan. Dia panggil halun sabitatun, satu keadaan yang sabit. Satu keadaan yang berlaku apabila sifat ma'ani berada di zat. Maka tolak 7 pula. 7, 8 jadi berapa? 12 yang wajib kena mengaji. Dia kata hak 20 ni campur dengan sifat maknawiyah atas pendapat kata kena belajar, dan campur sifat wujud ghaira mawujud atas pendapat wujud itu bukan diri benda itu sendiri. Yakni dimasuk dalam kategori sifat atas jalan tasahul, atas jalan bermudah-mudah, atas kita kata mudah-mudah nak kecek kita panggil. Maka dicampur 7 sifat maknawiyah dengan 1 sifat wujud jadi 20 sifat. Pendapat 20 atas dasar tu. Tapi atas pendapat kata hak khilaf tu jadi 12 saja. Tengok ayat awal-awal lagi berapa 20-nya. Gitu.
Maka kita bila ke wujud ainul mawjud dan kita bila ke sifat ma'ani itulah sifat maknawiyah, maka jadilah yang sifat wajib kita tahu itu 12 sifat sahaja. Dah. Faham tak apa jadi 12 tu? Nah, pertama kita tolak sifat wujud kerana ada pendapat kata sifat wujud tu bukan sifat, dia diri tu sendiri. Tudung gelas ini ada. Tudung gelas ada dengan tudung gelas ni hok tolong. Apabila adalah tudung gelas, adalah sifat ada. Apabila tak ada lah tudung gelas, tak ada lah sifat ada. Seolah-olah macam benda sama, bukan benda lain. Lagu tu. Tu pendapat. Jadi 12 sifat hok sepakat kata kena tahu secara tafsir. Hok lain khilaf ulama. Tetapi hok masyhurnya sekalipun pendapat ni lemah 20 sifat. Lemah ya, tetapi masyhur. Hak kuatnya pendapat Asy'ariyah kata 12 sahaja. Nah. Maka kerana inilah kata Ibnu Subki, Taqiyuddin As-Subki. Ya Subki ni ada dua, ayah pun As-Subki juga. Anak pun Subki juga, Taqiyuddin As-Subki. Ni sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Sama-sama hebat ni. Tetapi dia tak sependapat dengan Ibnu Taimiyah. Katanya Imam As-Subki, Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya Jam'ul Jawami', kitab usul fiqh. Lah ni tak ada orang dah boleh kata jarang oleh orang boleh mengulas, boleh menghuraikan kitab Jam'ul Jawami' ni secara yakin, secara detail, secara faham betul-betul, secara tahqiq dan secara tadqiq dia. Baca boleh tapi tak tahu alif jatuh kan. Boleh baca. Baca dengan nahwu boleh tapi nak faham ke ibarat tak boleh. Jam'u Jawami' ni dipanggil kitab usul fiqh Jam'u Jawami' kerana dia himpun ke semua aliran-aliran mazhab di dalam usul fiqh. Mazhab Hanafi, mazhab Mutakallimin, mazhab Ghani, mazhab Ghatu, mazhab ya usul fiqh tak silap hamba ni ada 5 mazhab, 5 cara, 5 dasar. Maka Jam'u Jawami' ni di antara kitab yang mengumpulkan semua aliran usul fiqh. Dalam kitabnya Jam'u Jawami' dia kata ma'rifatul hali mimma yanfa'u. Apa tu? Ilmuhu deh wala yadurru jahluhu. Wa qala al-musannif fi syarhil wusta al-jahlu biha la yadurru fil aqaidi ay li annaha la subuta laha fi nafsiha wa la bi'tibari ghairiha li annaha ibaratun an qiyami sifatil ma'ani bizat wa laysat amran zaidan ala zalika. Tu khilaf ulama katanya Imam Taqiyuddin As-Subki kata mengetahui akal hal sifat maknawiyah, maknanya belajar sifat maknawiyah itu setengah daripada barang yang beri manfaat pengetahuan akan dia. Kalau kita mengaji insya-Allah ada manfaat sebab ilmu dan tiada beri mudarat akal jahilnya. Kalau kita tidak tahu sifat maknawiyah pun tidak mudarat, yakni tidak ganggu akidah. Akidah tidak jadi kurang, tidak jadi ketinggalan belajar ilmu fardu ain qada. Sebab apa? Sebab khilaf ulama bab maknawiyah ni. Kerana kata musannif iaitu Imam Sanusi di dalam Syarah Wusta dia kata apa dia? Jahil dengan dia. Yakni jahil dengan hal itu, yakni dengan maknawiyah itu tiada memberi mudarat pada ilmu aqaidah. Ilmu aqaid kalau tak mengaji bab maknawiyah pun tidak ada masalah. Gapo? Sebagaimana pendapat Al-Asy'ariyah kata ngaji 13 sifat saja. Lepas tu tiga lagi sifat wujud dia kata sifat juga atas jalan tasahul dia panggil. Hamba tak syarah berat-berat sebab takut jadi keliru, kau berat. Cuma lah ni kita faham ibarat dalam pengarang ni nak ayat gapo dia biar faham ni dulu. Sekadar kitab ni dulu sebelum kita naik kepada hak tinggi lagi. Kerana bahawasanya tiada sabit baginya pada dirinya. Maknawiyah ni tidak sabit pada diri dia.
Dan tiada dengan iktibar bagi yang lain. Hak lain pun tidak ada apa kerana bahawasanya maknawiyah ini adalah ibarat daripada berdirinya sifat ma'ani dengan zat saja. Ambo ayat dah saat ni maksud maknawiyah adalah kesal daripada duduknya maknawiyah di zat. Kesal dia. Duduknya kemampuan mendengar di zat. Semata-mata lagu tu. Apabila kemampuan mendengar ma'ani duduk di zat Tuhan, maka kita panggil keadaan kaunuhu sami'an, keadaan dia mendengar. Keadaan tak ngaji pun tak apa. Sebab kita tahu dah ma'ani tu duduk di zat dah. Maka apabila ma'ani duduk di zat Tuhan boleh mendengar. Keadaan dia boleh mendengar tu ayat sebut dah lah, pehedah dah tu. Tetapi tidak menafikan dia. Kata tak wajib belajar sahaja. Bukan menafikan dia dah. Menafikan keadaan Tuhan mendengar tu jadi kufur. Dia panggil samaratus sifat. Dalam perbahasan dia panggil samaratus sifat ma'ani. Kesal sifat ma'ani berada di zat tu ada, tak sabit. Sabit. Tak ada orang engkar. Tetapi nak ngaji kodok fardu ain tak wayah ngaji dah. Gitu, sekadar ngaji ma'ani sahaja. Dengan zat dia kata semata-mata ibarat daripada berdiri sifat ma'ani dengan zat. Dan tiada pekerjaan yang lebih atas yang demikian itu. Tak perlu kata ngaji ada benda yang menempel, ada benda yang menggabungkan di antara ma'ani dengan zat menyebabkan dia lekat. Halun dipanggil, satu hal. Keadaan tu ulama-ulama usuluddin kata supaya gel kasut dengan tapak kasut. Dia boleh lekat ni sebab ada gel. Kemampuan mendengar dengan zat Tuhan, benda lain. Maka hok menggabungkan dia tu ada satu benda dipanggil hala kaunihi, kaunuhu tu. Maka dia yang menyebabkan kita kata keadaan Tuhan boleh mendengar. Nampak gabung selalu. Zat dengan sifat. Tapi kalau kita akan sebut kemampuan mendengar, nampak sifat ya. Zat ya. Tapi apabila kita kata keadaan Tuhan boleh mendengar, tergabung nampak tergabung di antara sifat dengan zat. Maka katanya pengarang kata tiada pekerjaan yang lebih atas demikian itu. Tak ada lebih daripada tu. Hak wujud hanya sifat ma'ani dengan zat Tuhan. Hak tu wujud saja. Sifat maknawiyah benda subutiyah saja. Benda sungguh yang tidak wujud sama sekali. Maka adalah padanya dikata keadaan Allah Ta'ala qadiran itu. Contoh dia kata kaunuhu qadiran, keadaan Tuhan itu berkuasa. Ibarat satu ayat daripada berdirinya kudrat dengan zat Allah Ta'ala. Zat benda lain, kudrat benda lain, gabung dua tu keadaan Tuhan berkuasa. Tu sahaja. Dan tiada ada sifat yang lain lagi. Tak ada sifat lain. Tak ada benda yang menempel. Kok tak ada benda yang ketiga. Dua sahaja wujud zat dengan sifat tu sahaja. Dan atas kau yang mensabitkan hal. Ada pendapat kata hal ni benda ada. Macam Maturidiyah kata hal kena ada. Kerana zat benda lain, sifat benda lain. Menggabungkan dia, hal tu yang menggabungkan dia. Bagi pendapat kata hal itu ada macam Maturidiyah, iaitu kau yang muktamad berkata ia berkata ia qadiran itu bukan ibarat daripada berdiri kudrat dengan zat. Bukan situ maksud dia. Bukan maksud samaratus sifat. Dan sesungguhnya sifat yang lain. Ada benda lain yang menggabungkan. Hal tu benda lain. Dialah yang menggabungkan di antara sifat dengan zat. Hal tu. Seperti apa dia? Ikutlah macam yang bersusah ni dah. Keadaan Tuhan mendengar lain, sifat tu panggil zat benda lain, gabung tu keadaan Tuhan boleh mendengar. Jadi keadaan ni benda lain, ya benda lain, lain daripada sifat, lain daripada zat. Maka dikira, ya kena kira juga. Dipanggil apa? Hal. Sebab apa tak panggil sifat? Sebab dia tak ada. Maka dia hanya sapa martabat halun sabitatun, benda yang sabit saja, benda sungguh saja. Penipal dah. Kalau orang tak cerak, kalau orang tak cerak benda lagu ni nak buka pondok lagu mana? Nak mengajar kitab lagu mana? Lah ni ramai nak buka pondok, ramai nak jadi tok guru, jadi murabbi, baca kitab pun salah. Malu kau orang lah, taubatlah dengan Tuhan.
Dari lain yang sabit pada zihir sahaja. Sabit dia kata, adanya ada di otak saja, tidak di luar. Di zihir saja. Hamba ayat dah. Hal ini benda yang sabit di zihir sahaja. Apa maksud hal? Ya. Sungguh. Sengoti. Benda tak wujud. Tetapi sabit berlaku di akal. Tudung gelas ini bulat. Ya. Bulat itu hanya wujud dan sabit di akal sahaja. Di alam realiti ni hanya wujud tudung gelas ni saja. Bulat ni mana bulat? Tak boleh nak tunjuk. Tunjuk ni tudung gelas. Ni tudung gelas. Mana bulat? Hak adanya tudung gelas saja. Cuma bulat tu sabit di akal. Tiada ada maujud pada kharij. Hal ni tak wujud pada kharij, pada alam realiti sehingga kita boleh nampak, boleh gapo. Sebagaimana sifat ma'ani boleh nampak, zat Tuhan boleh nampak. Kalau Tuhan buka hijab pada kita, kita boleh nampak sifat ma'ani ni. Sebagaimana zat Tuhan boleh lihat, sifat ma'ani pun boleh lihat. Tu akidah menurut ahli sunnah wal jamaah, menurut tarik ulama mutakallimin lagu tu kata. Dia itu hak wujud di kharij zat Tuhan dengan sifat ma'ani saja. Sifat salbiyah tak wujud. Sifat nafsiyah, sifat maknawiyah itu tidak wujud. Sifat nafsiyah tu mungkin wujud dah. Tak payah bahas bab wujud. Cakap ada tu mesti kena ada. Ada tu ya ada dua sifat. Ada yang tak ada yang ada. Tak boleh lah. Ada tu ada lah. Jangan buat pelik nama ke Tuhan tiada bertempat. Salah. Tuhan bertempat yang tiada. Pening jadi pening. Dan tiada pula makdum. Jangan kata dia tak ada langsung pula. Dia ada. Tapi ada sekadar dipikiran sahaja. Macam bulat saat ni. Sekalipun kita kata tak wujud di alam kharij, wujud ni tudung bekas saja, tapi kita tak boleh nafi. Kita nak kata tudung bekas ni petok, tak boleh. Tudung bekas ni tidak bulat, tak boleh. Kena royak bulat, tapi bulat ni tak wujud di alam ni, wujud di alam fikiran sahaja. Kita faham benda tu lagu tu. Bulat orang panggil lagu tu. Pada zihir, tidak wujud pada zihir. Yang lebih ia daripada berdiri ma'ani dengan zat. Itu saja adanya ma'ani dengan zat. Dan kudrat dan keadaannya qadiran itu dua sifat antara keduanya talazum bagi qadir melazimkan berdiri kudrat pada zat, maka dinamakan zat itu qadiran. Kudrat sifat, zat. Sifat zat tu campur dengan kudrat timbul nama lain qadiran. Apa maksud qadiran? Isim fa'il. Qadiran. Apa maksud qadiran? Apabila sebut perkataan qadiran, orang Arab, orang mengaji bahasa Arab tergambar dua lalu. Zat dengan sifat duduk situ. Tapi kalau sebut kudrat tergambar sifat saja. Kalau zat tergambar sifat saja, tapi qadiran zat dengan sifat ada. Zat yang berkuasa. Tu duduk menengah di antara dua tu. Tak faham hamba. Minta orang Tuhan. Kata kita ni tak faham. Biar Tuhan buka ilmu ni. Maka barang siapa menafikan sifat maknawiyah. Menafikan. Kata tidak. Keadaan Tuhan berkuasa. Tidak. Sudah. Yang nafi keadaan tu. Atau suatu daripadanya kafir dengan ijma'. Kafirlah dengan ijma'. Keadaan Tuhan berkuasa kita tidak nafi. Lepas tu hak ni hak tolak ni. Tolak kata tak wajib belajar, cukup belajar dengan ma'anin. Maknawiyah tak payah belajar dah. Sebab masuk dah situ dah. Bukan kata kita tolak sifat maknawiyah. Maka siapa dia tolak maknawiyah keadaan Tuhan tu, maka jadi kafir. Maksud hak tolak maknawiyah sini, maknawiyah maksud samaratus sifat. Sudah. Maknawiyah dengan makna samaratus sifat hak ni engkar kupu. Tapi maknawiyah hak makna keadaan tu tak apa, sebab ada pendapat kata keadaan tu tak ada. Tak apa. Tapi hak makna dia maknawiyah hak jadi engkar kupu, hak kata samaratus sifat ma'ani. Kesal sifat ma'ani duduk di zat Tuhan, maka Tuhan itu berkuasa. Kesal kudrat duduk di zat, maka keadaan berkuasa.
keadaan berkuasa kesal saat ni tak boleh nak napi tu. Napi jadi kupu. Ijma' ulama. Dalam Faridah pun ada sebut ni masalah ni. Pehel-pehel lah mikir. Buat kerja rumah sikit biar gerak sikit otak. Kerana adalah ia sabit bagi Allah Ta'ala dengan ittifaq ahli sunnah dan Mu'tazilah. Tak ada engkar. Ahli sunnah kata sabit. Tuhan berkuasa. Ya. Mu'tazilah. Ya. Cuma khilaf ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Ahli sunnah kata Tuhan berkuasa dengan kudrat. Kalau zat tak ada kudrat, nak kuasa lagu mana? Katanya Mu'tazilah Tuhan kuasa dengan zat. Tuhan melihat dengan zat. Tuhan mendengar dengan zat. Zat belaka. Katanya ahli sunnah tak, bukan dengan zat. Mesti ada sifat. Mana mungkin zat kosong? Dalil dia, tu dalil ayat Quran kata qadiran, sami'an, basiran. Tu ke isi pak beri makna zat dengan sifat kan? Kau demo peh terjemah kena terjemah bodoh-bodoh macam Wahabi terjemah ke? Tak nampak. Sebab tu hok geger dok bahas masalah ilmu kalam kau apa dia? Ya tak faham kalimah harap tu mengandungi gapo dalam kalimah tu. Kalau makna sifat lagu mana? Kalau makna sifat tergandung dengan zat dengan sifat. Jadi dia tak nampak lagu tu maka tak jumpa cari nah. Amo tak jumpa lagi kata sifat maknawiyah. Tak jumpa lagi sifat dia jadi pening lagu tu. Dan demikian barang siapa menafikan sifat ma'ani daripada asalnya, seperti ia berkata Allah itu tiada qadir umpamanya, dengan zatnya tiada dengan sifat berdiri dengan dia. Dan demikian supo ke ayat dia. Barang siapa menafikan sifat ma'ani, tolak sifat ma'ani daripada asalnya, seperti berkata ia itu qadir umpamanya, dengan zat tiada dengan sifat yang berdiri dengan dia. Mu'tazilah kata lagu tu dah. Tuhan kuasa, ya kuasa dengan zat. Nafi sifat ma'ani jadi kupu ke tak? Nafi sifat ma'ani tak jadi kupu. Sebab apa? Sebab makna Mu'tazilah nafi. Tuhan mendengar dengan zat. Tuhan mendengar dengan semua zat belaka. Ahli sunnah kata, tak, Tuhan mendengar dengan sifat kudrat, dengan sifat sama. Mana kalau engkar sifat maknawiyah, hak makna samaratus sifat, hak tu jadi kupu. Lepas tu jadi apa mana? Jadi fasik sahaja. Jadi fasik sahaja. Mu'tazilah fasik dalam bab ni. Fasik dalam bab ni. Sebab apa? Sebab dia kata Tuhan berkuasa. Tapi kita pun Tuhan kata Tuhan berkuasa. Bab Tuhan berkuasa tak ada khilaf ulama. Tuhan boleh mendengar tak ada khilaf Mu'tazilah dengan ahli sunnah. Maka kalau engkau tu jadi kupu. Mana kalau Tuhan mendengar dengan gapo, ahli sunnah kata dengan sifat, waktu kata dengan zat, waktu khilaf waktu jadi fasik sahaja. Mu'tazilah jadi fasik dalam bab ni. Mana kalau engkar sifat maknawiyah hak makna halun tu. Hak tu khilaf dalam ahlu sunnah wal jamaah sahaja. Tak ada jadi fasik ke apa dia. Hak tu pendapat Maturidiyah. Dan orang yang tiada menafikan dia dengan asal seperti Mu'tazilah dengan berkata ia tiada bagi Allah itu sifat ma'ani. Tak ada sifat ma'ani. Hak ada zat ya. Kudrat tak ada. Tuhan berkuasa dengan zat. Dan sesungguhnya ia qadir dengan zat, alim dengan zat. Demikianlah hingga akhirnya tidak kupu iktikad itu. Tetapi fasik dan bid'ah juga. Demikianlah disebut ke Syekh Suhaimi. Ni orang debat dalam ilmu mutakallim ni. Kalau kitab tauhid, kalau sebut Syekh Suhaimi ni orang debat supaya dalam nahwu panggil Syekh Khalid ke Ibnu Hisham, hak tu antara nama-nama hebat di dalam ilmu nahwu. Ibnu Hajar, soho dalam fiqh. Imam Nawawi dalam ilmu hadis, Ibnu Hajar Asqalani, Bukhari, tu soho dalam bidai-bidai dia. Tetapi dalam ilmu qiraat Bukhari, dalam ilmu qiraat kata sebut Bukhari kata lagu ni dia pakat suka habis. Apa bukan bidai dia. Hafsing dalam ilmu hadis ditolak periwayat dia. Tapi dalam ilmu qiraat dialah imam dalam bab tu. Sebab itulah jangan nak campur dalam bab-bab
Tiba-tiba dalam bab fiqh sebut Syekh Suhaimi ataupun Ibrahim Laqani. Selok lah. Dalam bab tauhid sebut Imam Syafi'i. Inilah akidah Imam Syafi'i. Wah, suka selok orang. Berarti demo tak reti tajuk siapa dia ni. Kalau tajuk akidah, cari imam-imam dalam bab akidah. Nah, sekalipun kita kata, dah demo kata mazhab Syafi'i, akidah cara Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i suhu dalam fiqh, dalam bab tauhid, orang tak guna pendapat dia, orang hujah dengan imam-imam dalam bab dia. Jadi kena terima lagu tu lah. Ni habis agama, bab akidah, bab Bukhari lah. Bukhari dalam bab akidah dah pula. Dia suhu dalam ilmu hadis. Apa tu ambil kata pendapat si bawah kau gapo dia. Jangan duk capu haduk lagu tu. Ya kata-katanya Syekh Suhaimi rahimahullahu taala kemudian berkata pula ia awal hasi anna aqsamas sifatil arba'ati wallahu a'lam. Tajuk payah tak boleh baca banyak. Takut demam panah. Apa petua nak hilangkan penyakit darah tinggi? Pertama, jangan mikir berat-berat. Jangan hidup tekan, hidup tenang, pergi derak semacam. Pergilah derak mana tepi patah ke, tempat air terjun ke. Pertama, hilangkan tekanan dulu. Kerana manusia apabila tubuh dia ditekan, darah dia akan naik. Tu standard dia lagu tu dah. Orang tak ada darah tinggi pun panggil naik darah dah tu. Naik, automatik darah dia akan naik ke otak. Sebab tubuh dia gerai, dia jadi gerai pun naik. Maka hilang ke, kurang ke perasaan tu, banyak ke tenang, banyak ke berselawat, banyak ke berzikir. Kedua, amal ke benda-benda masa. Ambil gapo dah, asal Jawa tu, asal keping tu, ambil duduk dalam poket semacam. Kalau serah nak naik darah, ambil telan. Kemer benda-benda masa, biaya turun sikit darah tu. Jangan makan benda-benda yang menyebabkan naik tekanan darah, makan daging, makan lokal, makan hati, makan gapo dah. Benda-benda hok naik darah jangan. Tu petua dia lah. Apa hukum jika kita mudah percaya dengan kata-kata orang? Lepas dah tahu perkara tu fitnah, adakah kita turut berdosa? Ya, kita berdosa juga. Apa kita mudah percaya kata-kata lagu tu? Kata-kata hok kata kat orang tu jangan mudah percaya. Jangan buat alasan depan Tuhan. Oh, saya ni tahu jenis jujur telajak. Dosa. Tak ada alasan kita lepas dengan Tuhan. Apabila kita sebarkan juga apa yang kita tak yakin, kita cepat percaya kat orang. Jangan percaya kata-kata orang hok kata buruk kepada orang. Kalau kata baik, mungkin kita boleh percaya. Hok kata buruk, tak usah percayalah. Jangan buat alasan sebab kita ni hamba ni strik. Ini strik, percaya kat orang. Tak bukan alasan untuk kita lepas dengan Tuhan. Apa hukum jeluruk susu baby? Jeluruk ni dua. Mutah dengan jeluruk. Mutah ni yang panggil pada perut. Jeluruk ni baru dada baru. Budak minum susu, kabar-kabar, duk sebentar beruk jeluruk. Susu lagi tubik. Maka najis, tidak najis. Kerana dia mari daripada dada. Tapi kalau dia mutah, mari daripada perut, hak tu najis. Boleh tak bagi nasihat kepada penuntut ilmu yang sedang suka ke seseorang? Kita tengah mengaji gila ke orang Tina pula. Tanya, awak gila serius ke? Gila-gila saja-saja ke? Gila-gila remaja ke? Ke awak penyakit gila-gila ke? Apa dia? Saya serius. Kahwin. Jumpa dengan mak dia, berkahwin dengan dia. Tapi kalau semata-mata nak suka-suka, nak mata-mata nak layan lagu tu, tak perlu. Abaikan, lupakan, delete nombor dia, semua. Kerana benda tu tidak memberi faedah, bahkan menambahkan dosa. Lupakan dia. Tapi kalau serius, nikah. Kalau tak serius, tinggalkan. Islam tidak mengajar manusia suka-suka di antara lelaki dan perempuan. Kalau lelaki dengan perempuan kena serius. Bukan kata serius ni kata serius. Awak saya harap. Serius, kena kata serius. Bukan serius ni maknanya benda tu saya nak bukan main-main, nak jadi ke isteri. Tu maksud dia. Berapa hari sekurang-kurang nipah dan sepanjang tempoh nipah. Paling kurang nipah titik. Lepas pada tu baby, tak titik darah tu nipah. Paling kurang lepas pada tu kering dah. Kesak-kesak tu tak titik darah dah. Maka nipah tahun ni adalah setitik. Tu paling kuat. Paling tinggi 60 hari 60 malam. Tak berhenti darah. Tengok setiap kali tengok ada semacam. Ambil kapas cecek ada semacam. Basuh-basuh dulu. Jangan tak basuh mungkin kata hok lekat di paha pula kena.
Basuh-basuh dulu bersih, ambil tisu tengok, oh ada lagi. Maka nifas itu. Lama mana? 60 hari 60 malam tanpa henti. Itu paling banyak tu. Lo ni tak siapa dah 60 hari dalam 30 hari lebih. Kalau arwah mak ayah tinggal semaya, satu waktu kena bayar cukup. Lepas tu kalau beribu-ribu waktu tak boleh nak kira, nak jamak berapa cukup, kau sekadar mana. Beribu-ribu cukup lah. Sebab beribu-ribu kali sembahyang, beribu-ribu kali cukup lah. Jangan waktu ingat lagu tu lah. Pajak lah lebih kurang berapa. Misalnya 100,000 cukup. 100,000 cukup lah bayarnya. Kita nak selesaikan hak mak ayah kita, okay? Jangan buat terik lah. Kalau tak si bayar, ya tak si bayar. Benda ni khilaf pun. Bab video ni khilaf ulama dalam mazhab kita. Hak kuatnya dalam mazhab Hanafi, tak silap ambonya. Mazhab Syafi'i pendapat ni tak kuat, tapi inisiatif. Dan ada pendapat lemah buat lagu tu. Inisiatif dipanggil. Bab semaya lah. Bab video, bab puasa lain pula. Hak tu sabit tak ada. Bab video, bab semaya. Saya nak tanya, kalau saya mimpi Rasulullah, bila saya terjaga, bolehkah saya melukis wajah Rasulullah untuk tetapi saya? Tak payah lukis lah, takut kita tak ingat. Hidung Nabi lagu ni kita lukis hidung sepek. Takut jadi dusta pula. Nabi kata siapa dia mendusta dengan atas nama aku, maka tempahlah neraka. Kita bimbang, apa? Filem-filem tak dibenarkan. Wak muka Nabi, berlakon jadi Nabi. Kerana takut ada unsur penipuan atas nama Nabi. Takut orang tergambar, Nabi rupa lagu ni sebenarnya. Nabi bukan rupa lagu tu. Maka kita mimpi tengok muka Nabi, tapi kita ingat. Ingat dalam mimpi ni. Ulama kata ingatan dalam mimpi sangat dicurigai. Sebab itulah kalau Nabi kata esok raya, jangan raya. Takut apa? Bukan perkataan Nabi itu salah. Kita ingatan kita. Kita dengar esok raya padahal Nabi kata lusa. Dalam mimpi ni ingatan dalam mimpi tak boleh benar. Maka kita ingat rupa Nabi kita pun lukis. Kita takut ada unsur penipuan tak sama. Biarlah benda itu kekal dalam mimpi menjadi memori yang indah kita dengan Nabi. Tak payah lukis lah. Nak kata haram pun ulama kata takut jadi penipuan lah. Penipuan haram lah. Saya tak nipu pun. Takut. Sadu zara'i menutup lubang-lubang, takut membawa kepada penipuan. Salaf dan salafus soleh tu sama ke tak? Salah tu masa dia, salafus soleh tu orang dia. Salah ni zaman 300 lepas pada Nabi. Lepas pada 300 lebih, siapa sekarang dipanggil khalaf. Orang dia, kalau duduk zaman salah dipanggil salafus soleh. Ada tak salafus toleh? Ada salafus toleh. Orang salah tapi perangai jahat, ada. Tetapi pada zaman salah, ramai orang baik. Maka dipanggil orang yang baik pada zaman salah dipanggil salafus soleh. Zaman lo ni ada tak orang baik? Ada, tetapi ramai orang jahat. Gitu saja. Zaman sahabat, baik belaka, tak juga. Tetapi orang baik menguasai pada masa tu. Lo ni orang jahat menguasai. Kalau wiladah tu tubik daging seketul, tak tubik baby, wajib mandi juga. Ya. Asal daging seketul tu tanya untuk bidai, gapo dia ni? Untuk bidai kata baby awak lah. Kalau tak gugur ni, budak daging ni akan jadi baby ni. Tu seperti beranak hukum dia, wajiblah mandi wiladah. Manakala kalau tanya untuk bidai kata, bukan ni. Ni bukan budak lagu ni, nampak macam ketumbuhan ni, awak ada sis ke, awak ada sister ke, awak ada brother, nama kau apa dia ni? Berarti awak ni ada ketumbuhan ni. Ni bukan baby ni. Maka kalau keluar benda tu tak wajib mandi, bukan wiladah. Boleh tak baca kitab Muniatul Musalli pada hari Rabu dan Khamis. Rabu malam Khamis. Tengok insya-Allah lah. Kita nak susun jugalah kitab ni. 2-3 kitab nak habis ke apa dia, kita nak tukar dah kitab. Nak tukar ke apa dia, maknanya ganti kitab hok habis dah. Saya nak tanya, sekiranya kita sedang melakukan exercise atau jogging, boleh ke tak sambil dengan selawat berzikir? Boleh? Subhanallah, subhanallah. Ikutlah zikir. Selawat ke Allahumma sayyidina Muhammad ke Allahul kafi rabbuna. Ikutlah bahalah berapa dia pun. Waktu molek lagi pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pau. Jatuh mati situ. Balik kita sebut subhanallah, subhanallah, mati dengan subhanallah. Alhamdulillah. Boleh ke tak guna gambar ustaz untuk buat profil WhatsApp? Ikutlah.
Gunalah, cuma jangan buat benda-benda hak tak molek sudah. Nama kes skema orang Tino ko, perut. Nyata demo, ge tengok aib belakang tu wasak gambar na. Selok lah nanya. Adakah haram jika kita semaya apabila jadi makmum kita baca Fatihah kuat hingga mengganggu jemaah lain kerana kita ada penyakit sehingga terpaksa baca kuat. Gini. Apabila kita ada penyakit menyebabkan kalau kita pergi semaya jemaah kita ganggu makmum lain. Macam baca kuat kat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik pula. Allah. Jadi kita tak boleh nak kawal dah kita. Ataupun kita baca derah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama derah tak imam. Jadi balas macam tak imam. Ataupun kita jadi gerak kuat. Pegang kepala sang kita kau maya. Maka kita bukan sengaja tu. Kita macam sakit. Maka afdalnya penyakit-penyakit yang mengganggu jemaah. Afdal sekarang bagi kita lah. Semaya di rumah. Kerana kita tak pergi jemaah apa? Sebab saya pergi mengganggu ke jemaah lain. Maka boleh pahala semaya jemaah. Kerana apa? Kita nak pergi tapi kerana kita tak pergi sebab kita sakit. Sakit stay selok kain orang beruk. Ni tak boleh berlaku. Jangan pergi masjid, ya semaya di rumah seorang saja. Macam-macam penyakit ni kita tak tahu dah. Maka tu dipanggil uzur berjemaah. Air semaya, batal ko air semaya. Kalau bersetuh dengan mak saudara tiri. Batal. Batal air semaya. Tiri ke? Saya suka selawat zikir di rumah. Boleh kau tak selawat dengan pakaian seluar pendek duduk dalam bilik je? Boleh, tak ada masalah apa. Hukum dia dapat pahala cuma dari sudut adat tu kurang lah. Berbanding dengan orang zikir lepas pada semaya kau menghadap kiblat, tutup aurat, pakai jubah, pakai serban, zikir molek ada air semaya, hadir ke rupa Nabi. Tapi hal ni boleh pahala? Ya boleh. Tidak ada larangan berselawat dan zikir. Baca Quran pun tak apa, tak ada masalah apa. Tak syarat tutup aurat dari sudut syarat dia, Tapi dari sudut bab adatnya, moleknya tutup aurat gapo. Berapa kali kena akad takbir betul dalam semaya? Ustaz saya cakap 4 kali takbir rokok takbir lepas rokok takbir tahiyat awal ya gini 4 kali. Allahu Akbar takbiratul ihram. So, takbir nak rokok Allahu Akbar. Takbir bangun pada rokok, Allahu Akbar 3. Lepas tu kepaknya takbir pada tahiyat awal, nak bangun. Akad tangan deh. Allahu Akbar tu kena sebut macam intiqalat, akad tangan tu. Lepas tu ada 4 keadaan sahaja. Geng Abewa katalah, Abewa Habi maknanya. Bismillah 5, Bismillah 7, kau gapo kalau tak tahu gak, Alhamdulillah. Sebab tu bukan sunnah Nabi apa kau main ustaz ikut dia lah. Bismillah 5, Bismillah 7, kau mungkin doa ya. Tak tahu tak apa. Tak tahu nama dia pun tak apa. Tak ajak dia makan nasi pun tak apa. Tak apa ke benda tak apa berlaku ke? Tak tengok video dia pun tak apa. Tak saing dengan dia pun tak apa. Mungkin tak ada masalah ke benda tak apa berlaku. Boleh kau dok kongsi minuman dengan wanita, makruh hukum dia. Kongsi tempat duduk, kongsi pakaian, makruh. Bahkan ulama kata kalau kursi tempat orang Tino duduk, kita jangan pergi duduk selalu. Biar hilang panah dia dulu. Ni duduk, panah-panah weh. Making muka lain tu. Ni ke duduk, Allah, saya besarnya. Misalnya, hangpa duduk kecil, dia duduk, Masya Allah. Takut jadi lagu tu. Sebab tu Nabi memakruhkan kita ambil semaya lebih perempuan. Berkongsi kolah dengan perempuan. Kita ambil semaya, kita ambil bekas cebok dia. Ada lagi baki air, kita guna. Makruh hukum dia. Sebab manusia ke? Jadi hotok pelik juga ni. Maka ulama kata makruh saja. Antara selawat istighfar mana lebih afdal? Molek belaka. Cuma lebih afdal lagi selawat lah. Sebab dalam selawat tu ada pengampunan dosa dah. Tapi dalam istighfar tidak ada selawat. Tapi dalam selawat tu ada ampun dosa dah. Sahabat Nabi kata, amba selawat kepadamu ya Allah, ya Rasulullah pada semua waktu saya. Maka katanya Rasulullah, Tuhan ampun dosamu, Tuhan hilangkan duka citamu. Ada pengampunan dosa dah situ. Tapi kalau ada dosa, minta maaf lah dengan Tuhan. Istighfar, afdal tapi minta maaf tu kena ada. Dalam pengajian lepas, kita buat salah kepada seorang telah meninggal dunia. Cara buat amalan bayar dengan amalan tu di akhirat. Kalau kita buat salah kepada orang kafir, kita jugalah. Orang kafir akan tuntut lah. Mana? Kelebihan. Kita kena bayar.
Bayar belako, kena bayar belako. Orang kafir pun kena bayar, cadai belako kalau kita buat salah dengan orang. Sebab tu Nabi kata jangan buat salah kepada orang. Hatta orang kafir. Nabi kata man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah. Siapa dia bunuh kafir muahid, maka tidak boleh bau syurga, masuk syurga. Yakni buat jahat kepada orang kafir pun ada kesal, ya ada kesal juga. Kita akan menyambut merdeka ke-65 esok hari. Apakah nasihat ustaz buat seluruh warga Malaysia? Terima kasih. Merdeka. Apabila kita menyambut hari merdeka, pertama kita nak ada dalam hati kita, jadilah jiwa yang merdeka. Jadilah orang manusia yang hati dia tidak dipengaruhi oleh apa-apa pun. Berarti hati yang betul-betul merdeka dengan Allah. Biarkan Nabi Muhammad mengambil hati kita dan membawanya menuju kepada Allah. Itulah hati seorang mukmin yang merdeka. Hidup kita mengikut sunnah Nabi, sehinggalah kita berjaya di hari akhirat. Sehinggalah kita dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa dia yang dihelak daripada masuk neraka dan masuk syurga, maka dialah yang berjaya. Pada masa itulah kita akan merasai kemerdekaan yang sebenar. Kita nak buat gapo-gapo pun boleh, kita nak makan, nak minum, nak gapo, itulah merdeka yang sebenar-benarnya. Maka kita berharap dengan rezeki yang Tuhan beri kepada negara kita dapat merdeka, dapat kita semaya, dapat kita mengaji, dapat kita buat live malam ni kerana merdeka lah. Kita tengok ada negara orang Tuhan tak beri lagi rezeki merdeka ni. Duduk perang nak makan payah, nak semaya payah, nak berzikir, nak mengaji hakikat payah berlaku. Maka hasil daripada nikmat merdeka, kita dapat mengamalkan hak Nabi suruh. Maka bersyukurlah kita dengan nikmat yang Tuhan beri ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan negara kita, kekal merdeka sampai hari kiamat. Biarlah ada masalah dalamnya sikit-sikit, waktu biasalah. Tetapi nikmat merdeka ni sangat besar. Janganlah jadi kita seorang yang menghancurkan kemerdekaan yang diusahakan oleh orang-orang tua kita. Janganlah tertipu dengan iblis, syaitan, dajjal yang nak menghancurkan negara kita. Benda-benda, sentimen-sentimen, isu-isu yang menyebabkan kekalutan, menyebabkan kekacauan di dalam negara kita. Jadilah orang yang sayang kepada negara, hubbul watan minal iman. Sayang kepada negara itu merupakan tanda keimanan. Kerana negara-negara itulah wadah ataupun tempat untuk kita nak melahirkan sifat bersyukur kepada Allah dan nak melakukan ibadat kepada Tuhan. Kalau tak ada negara nak semaya payah, nak bergani payah, maka jagalah platform yang panggil ni. Tepat hak Tuhan beri untuk kita melakukan ibadat ke Tuhan. Kalau ada unsur-unsur nak menjahanamkan negara, derah-derah. Ada unsur teroris ke, ada unsur nak bergani ke, jangan ikut benda-benda lagu tu. Jadilah jiwa yang merdeka. Tak Melayu hilang di dunia. Melayu ni maknanya orang Islam tidak akan hilang di dunia. Islam dapat dipraktikkan jika ada negara. Agama semata-mata tak ada negara nak praktik lagu mana. Maka sama-sama penting. Agama penting, ya. Kenegaraan, kebangsaan, wataniyah, suka kepada negara, nasionalisme dia panggil. Suka kepada negara juga masuk dalam benda yang baik di sisi Allah Ta'ala. Jadikan negaramu itu tempat kamu bermunajat dengan Allah Ta'ala dan buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Jagalah ia sebagaimana kamu jaga diri-diri kamu. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dengan Nabi Muhammad, dibangkitkan dengan ulama-ulama yang benar dan jujur di sisi Allah Ta'ala. Jangan terpengaruh dengan kata-kata orang macam-macam, nak jihad lah, nak gapo. Itu mengarut lagi. Wallahu a'lam. Salam merdeka. Merdeka. Wallahu a'lam.